Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita bersama lagi dalam rancangan Kopi O bersama Rashid Sibi. Okey, hari ini kita bertuah sangat-sangat. Oh, sebelum tu, selamat menyambut Aidilfitri yang mulia. Semoga tahun ini walaupun PKP, kita tetap merayakan Aidilfitri dalam suasana yang kita sendiri bersama keluarga masing-masing. Okey, dia ni tokoh wanita Melaka 2019. Tak ramai artis yang dapat tokoh tau, tapi dia ni dapat tokoh. Jadi, kita nak perkenalkan dia. Dia adalah salah seorang pelakon yang pada saya pelakon air mata. Suruh nangis sikit, penuh satu baldi. Inilah dia saudara dan sedari peminat-peminat setia pelakon wanita terbaik ini. Inilah dia saudara. Kita perkenalkan Mak Wan Maimunah Abdul Aziz. Apa khabar Kak Wan? Alhamdulillah. Syukur. Semoga sihat hari ini. InsyaAllah. Banyak dah beraya rumah orang? Ya. Dah banyak beraya? Tak ada sih. Tak ada raya. PKP kita duduk kat rumah je lah ya? Ya. Ini pun kerana orang kata sambil hari raya, orang kata berhari raya bersama dengan Rashid Sibi dengan Kopi O. Oh, sambillah kita bercerita. Sambillah bercerita. Okey. Jadi tak apa. Sebelum tu nak ucap dulu. Manalah tahu tersedak kejap lagi tak sempat nak ucap selamat hari raya. Maaf zahir dan batin kepada semua penonton-penonton yang melihat rancangan ini. Okey, saudara. Inilah dia Kak Wan. Saya panggil Kak Wan. Kak Wan ni dah lama berlakon. Dah, apa kata orang kalau nak dikira banjir dah TV. Tetapi kadang-kadang kita tak tahu latar belakang Kak Wan ni asal dari mana. Dia popular dengan TV, dengan dramanya, dengan filmnya dan juga dengan teaternya. Jadi, kawan saya nak serba sedikit lah. Bagaimananya Kak Wan bermula dalam industri ni, menyebukkan muka dalam TV tu. Menyemak-nyemak menyemak-nyemakkan muka tu. Bermulanya saya jejak kaki ke Kuala Lumpur ni tahun 72. Saya sebagai seorang penari Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan waktu itu. Jadi orang kata masa tu yang saya kenal mula adalah Fauzia Nawi. Jadi Fauzia Nawi dan arwah ayah dia lah mengambil saya duduk dengan dia. Jadi dan di situ juga bermula saya jejakkan kaki ke Angkasa Puri sebagai pelakon tambahan. Duduk aje. Ingat tak kawan tahun berapa tu? Tahun 72. Jadi masa tu pelakon ekstra bayaran RM30. Cukup lumayan sebab RM30 tahun itu rasa amat besar. Gaji pun masa tu 120. Alhamdulillah. Nasi 80 sen boleh makan nasi campur. Jadi selepas tahun 72 tu, tahun bila Kak Wan jadi leading? Dipanggil untuk berlakon sebagai pelakon utama. Okey. Sebenarnya dalam sambil tu kita bekerja, jadi tak bolehlah nak ambil cuti lama kan. Jadi berlakon ekstra tak lama. Jadi dia ambil berlakon. Jadi bila dulu berlakon TV hitam putih dia ada latihan dekat studio. Ada latihan dia buat kotak-kotak kayu gitu. Ini pintu, ini apa. Waktu itu tak adalah kamera yang sebesar ini. Tu besar. Kalau dibagikan orang katnya, kau ni panjang sangat. Ada dah gedabak lah. Memang kalau nak pikul seorang tak boleh. Warna hijau. Dia ada 3 kamera. Jadi, okey. Yang ni tingkap latihan di studio. Jadi itu. Jadi mula-mula tu ialah berlakon. Awak tak pandai. Tapi saya mula-mula berlakon je. Secara bidan terjun tau. Saya berlakon di Johor. Bidan terjun. Berlakon teater. Selepas jadi ekstra tu terus masuk pertandingan drama dan teater. Selepas ekstra? Sebelum datang ke Kuala Lumpur. Sebelum datang ke Kuala Lumpur. Kita rewind balik. Sebelum datang ke Kuala Lumpur. Jadi, bermulanya, berpuncanya daripada pelakon ekstra pertandingan drama dan tarian. Okey. Mula masuk peringkat daerah aja apa semua dengan cara bidang terjun. Jadi, yelah, awak ni tak tahu, memang tak pernah kata minat berlakon ke apa ke. Suka je tengok-tengok gitu. Jadi bila yang start berlakon betul-betul? Jadi yang itu. Lama rasa nak jadi ekstra ni. Bukan. Bila?
tak tahu alih-alih pertandingan itu saya dianugerahkan sebagai pelakon wanita terbaik. Mula peringkat daerah, peringkat negeri, lepas tu wakil pergi ke peringkat kebangsaan. Tapi waktu itu bila pertandingan drama tu di peringkat kebangsaan, sesungguhnya kalau dulu kalau kata drama tu tak menang ke apa, pelakon wanita terbaik pun takkan boleh menang. Pelakon-pelakon tak boleh. Dia mesti ada benda pengarah terbaik ke apa baru boleh. Tak macam sekarang. Kalau pelakon tu dia terbaik, dia tetap terbaik. Kalau pengarah tu tetap pengarah. Kalau cerita tak baik, tetap tak ada. Oh, jadi selepas itu jadi barulah. Selepas itu baru saya dapat tawaran untuk menjadi di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan waktu itu. Jadi okey, saudara, kita ada banyak lagi nak tahu pasal Kak Wan Maimunah. Kita akan stop sebentar lagi. Lepas tu kita sambung lagi, okey? Kopi O bersama Rashid Sibi. Segar bro, segar. Abang bagi tahu dik, jangan cakap abang tak payung. Hebat ni dik, hebat. Mantap, mantul. Jus extra power. Okey, kali ini kita nak tahu lagi banyak pasal Kak Wan ni. Kak Wan ni dah berlakon TV lama, dah berlakon teater lama, baik filem pun dia banyak berlakon. Jadi, kita mula dengan soalan pertama kita, Kak Wan. Bila pembabitian pertama Kak Wan dalam drama kita, Kak Wan? Bila first time Kak Wan dipanggil ataupun Kak Wan ditawarkan pelakon leading dalam sebuah drama? Itu memang tak ingat. Dan tak pernah orang kata nak catat apa-apa. Memang tak pernah sebab Nawai itu tak adalah niat untuk nak menjadikan sejarah ataupun apa kan. Jadi yang ingat drama terakhir hitam putih di RTM tahun 79. Cerita Cenderamata. Tak tahulah waktu itu Asmani Hussein menjadi sparring partner. Okay. Sebab waktu itu memang orang terkenal Asmani Hussein memang air mata. Time tu kan. Tapi waktu itu sehingga kami buat latihan ke rakaman ke, tak tahulah saya nak cakap, dengan kru pembaca skrip pun boleh menitiskan air mata. Adakah time-time tu baru dikenali bahawa Wan Maimunah ni memang akan merangkul pelakon wanita air mata? Tak pernah terasa. Tapi untuk pengetahuan umum, pelakon idola saya ni agak-agak siapa sih? Neng Yatimah? Tidak. Oh. Allahyarhamah Normadia. Oh, Normadia Sebab Normadia lebih kepada karakter jahat dan karakter tak, air sebab mata. rasa dia pelakon yang serba boleh. Jadi orang susah, mak si tanggang. Jadi jahat, mak tiri lela manja. Jadi rasanya itulah dia. Tak tahu, memang suka sangat dengan dia. Tapi Alhamdulillah dapat juga berlakon berganding dengan Allahyarhamah, dengan arahan Mahadi J. Murad, cerita Nyai Temah. Dan Nyai Temah itu juga diolah balik dari Mahadi J. Murad jadikan filem Sayang Salma. Time tu kan, saya ingat time tu. Jadi banyak-banyak kawan dalam banyak-banyak drama yang kawan dah berlakon kan, ada drama-drama yang masih lagi lekat diingatan selain daripada Nyai Temah tadi tu? Sebenarnya itulah kan, cakap sikit dah nak habis. Secara jujur banyak cerita-cerita yang memberi kesan. Mungkin orang tak tahu cerita tu lama. Berlakon cerita perempuan dalam pasungan. Saya dipasung. Cerita, kalau cakap orang kata konon nak bodek Rashid Sibi. Tidak. Kebanyakan cerita-cerita Rashid memang memberi kesan kepada diri saya sendiri dan juga rasanya pada penonton. Sebab cerita Rashid adalah cerita secara jujur. Secara jujur, kekeluargaan, kemasyarakatan. Itu dia yang sebenarnya. Kita dapat dekat di hati kot kawan kan.
Bila kita bagi karakter tu kepada seorang ibu, ibu merasa. Kita bagi karakter tu kepada seorang isteri, isteri merasa. Jadi dalam kerja Kak Wan yang kata orang kan ingat setiap kali drama dia, setiap kali air mata dia jatuh, setiap kalilah persoalan demi persoalan yang boleh dibawakan oleh aktris kita Wan Mauna. Apakah Kak Wan rasa dalam lakonan ni memang kita kena ikut skrip ke ataupun kita kena ikut hati kita Kak Wan? Tak tahulah. Itu bergantung kepada pengarah ataupun individu. Yang sebenarnya rasa Rashid pun tahu. Kebanyakan pelakon-pelakon yang seangkatan dia bukan hafal skrip. Kadang pernah, betul tak Syed? Rashid cakap je, okey, aku nak macam ni, macam ni, macam ni. Tapi sikap dan sifat kekeluargaan kami antara pelakon-pelakon yang ada dapat memberi cerita tu jauh lebih baik. Sebab kami buat cerita keras kerikil, sekeras kerikil. Waktu tu kami syuting di bulan puasa, betul? Betul, di Melaka. Jadi, saya dengan Fauzanawi lebih tua daripada Jalil. Kecuali Datuk Osyamno. Jadi kami 3 beradik. Rashid jadi ayah kami. Waktu yang scene dia nak makan tu, siang hari. Tapi ambil letak situ. Cut. Tapi Alhamdulillah kami boleh buat. Jadi benda-benda tu memang orang kata bila bercakap ikut kepahaman yang kita Rashid nak di dalam cerita boleh dapat. Bukan kata nak bercakap belakang. Biarlah Rashid bercakap sendiri di hari baik, bulan baik ni. Secara jujur. Memang dulu Rashid selalu kalau syuting, telefon saya, Nolia Ghani, arwah Jusni Jaafar. Rashid dulu, perempuan kau ada buat apa? Tak ada apa, Syed. Nanti aku suruh Ranan pergi ambil. Datang sini. Kita makan-makan. Bukan saja dia bagi makan. Dia bagi 1-2 scene. Kerana dia tahu kami tak ada kerja. Cara itu Rashid bagi duit pada kami. Itulah dia. Bukan kata nak bodek. Bukan kata nak mengapu. Inilah secara jujur. Kadang dia telefon. Kau pergi tengok Mama Nolia. Itu dia. Begitu juga waktu dulu di Melaka tu bagaikan kampung kedua kami. Sehingga orang kampung kenal. Dia kata kami ni anak-anak dia. Rashid punya jaga pada orang-orang kampung. Sesungguhnya. Jadi itulah cerita yang sebenar. Cerita yang kami buat dulu adalah cerita kekeluargaan dan kemasyarakatan. Minta maaf, Syed. Mungkin langgar protokol ke apa. Minta maaf kepada produser ataupun pengarah ataupun penulis-penulis skrip sekarang. Cerita anda bagus, bukan tak bagus. Tapi hampir sama. Kebanyakan suka buat episod. Tapi jarang memandang kami yang dah berusia ni. Kenapa? Pernah kadang tanya, oh, orang tak nak tengok. Dah tua, tak boleh berlakon. Oh, dah tua, penat. InsyaAllah. Kadang-kadang kata, produser kata stesen TV tak nak. Bila tu kan stesen TV, oh tak ada. Syarikat iklan yang tak nak. Sebab tak ada orang yang nak tengok orang tua.
Secara jujur, kami jumpa peminat orang di luar bertanya, kenapa dah lama tak berlakon? Kenapa? Habis kita nak pergi berlakon seseorang macam orang gila. Siapa nak syuting? Siapa nak ambil? Minta maaf semua. Itulah yang berlaku kepada pelakon-pelakon yang veteran, yang macam ni. Itulah dia. Sekarang orang banyak tengok mana YouTube apa. Sebab cerita dekat TV kurang mendidik kita secara kekeluargaan. Minta maaf sama kalau kata-kata ni menyinggung perasaan sesiapa je. Minta maaf. Okey, satu benda yang kita rasa dulu, waktu time-time saya, kata orang tengah hot, waktu kita boleh menentukan kita punya genre drama, kita sebenarnya bukan saja membuat drama, tetapi kita juga menyerapkan nilai-nilai silaturahim yang baik. Dulu agaknya tak banyak job, pelakon-pelakon pun tak ramai. Jadi apabila kita bekerja tu, dia punya relationship memang very strong. Kita dengan pelakon kuat, kita dengan kru kuat, kita macam satu keluarga. Jadi apabila agaknya bila kita membuat satu drama mengenai keluarga, definitely benda tu sampai. Dan pada saya waktu ketika itu pelakon-pelakon veteran ni memang, pada saya tak ada pelakon veteran, tiada pelakon old time ni, tidak ada pelakon baru. Jadi pelakon-pelakon baru pada saya sekarang ni harus mengambil iktibar, menghormati pelakon-pelakon lama, at least kata orang menghargai kehadiran mereka. Dan stesen-stesen juga saya amat mengharapkan agar memperbanyakkan drama-drama yang melibatkan pelakon-pelakon old time ni. Kerana pada saya, mereka masih lagi nak berlakon, mereka masih lagi nak memberi bakti dalam bidang seni, dan pada saya, mereka tetap berbisa. Jadi pada yang jarang, ataupun pada produser yang jarang, atau pada stesen yang jarang mengutarakan pelakon-pelakon old time ni, harap diadakan satu drama yang dimixkan. Kita ada reading 2 dan kita ambil pelakon-pelakon nenek ke, datuk ke, yang kita boleh panggil pelakon-pelakon lama ni. Jadi pada saya benda ni harus ada supaya industri kita terus mekar, supaya industri kita terus berkembang. Jangan berkembang teruslah kepada pelakon-pelakon baru, lepas tu towards the end of the day kita tak tahu drama apa yang berlakon hebat sangat ke? Kan? Jadi kita tidak ada dan kita akan kehilangan pelakon-pelakon veteran ni. Jadi saya amat mengharapkan agar stesen-stesen memperbanyakkan lagi drama-drama yang boleh memasukkan pelakon-pelakon. Dan itulah tadi luahan kawan. Jadi kawan, kita sambung balik kawan ni. Kita pernah buat satu drama tajuknya, kita pernah buat satu drama tajuknya Pelita Buruk. Quran Buruk. Pelita Buruk. Okey, Quran Buruk untuk Hari Raya. Pelakonnya lah Kak Wan, Nora Ramli, arwah Emra Joli dan arwah Yalal Chin. Benda tu kita buat di kampung, bagaimana suasana seorang sahabat yang memang dia orang bersahabat tetapi dia orang terlibat dalam pelakon-pelakon yang tak elok. Dan akhirnya mereka dipanah petih. Kan? Jadi Kak Wan rasa cerita-cerita macam tu ada ke lagi sekarang? Allahu Akbar. Jauh dan orang takkan nampak cerita-cerita macam tu. Tapi yang herannya, kenapa cerita-cerita yang begitu diulang tayang setiap kali hampir raya? Kenapa? Kalau cerita-cerita begitu tidak memberi kesan, tidak memberi pengajaran, kenapa? Dan cerita Quran Buruk jugalah. Sultan Brunei mengiktirafkan saya Ratu Air Mata. Jangan suka bikin orang nangis ya. Dia dah pergi jauh. Waktu tu birthday dia. Saya ada di sana. Dia datang mencari semula. Terperanjat. Siapalah Wan Maimunah. Hamba Allah yang cukup kerdil dan naif. Selalu di Brunei, dia lebih nampak pada penyanyi-penyanyi. Tapi itulah yang mengejutkan hamba Allah yang bernama Wan Maimunah. Dia datang. Dia tak sebut nama. Mungkin dia tak ingat dan tak tahu nama. Quran Buruk bagus. Terima kasih. You tidak bersalah, kata dia. Tak salah. Terlupa bahawa dia tu seorang sultan. Terus bercakap, tak salah.
Semua orang tak suka. Masa tengah tayang tu orang telefon, orang hantar SMS semua. Kata saya jahat, saya itu. No! Husband you yang salah. Because husband you imam. Imam is pemimpin. Dia sepatutnya mengimam dan memimpin anak isteri di rumah terlebih dahulu. Di situ, Yang Mulia Sultan Brunei, dia menengok drama dan mengamati setiap patah dialog. Betul, imam pergi berdakwah. Tapi sepatutnya dia membimbing dan mendidik anak isteri di rumah dia terlebih dahulu. Begitulah. Dan dalam drama tu, kalau diulang tayang sekali lagi, kalau anda semua sempat tengok, tengoklah, amatilah setiap patah kata dialog yang dilontarkan. Rashid ingat waktu tu kan, yang last yang nak kena peti. Kan saya minta, Sid, minta satu shot untuk saya. Bila kata action dia, nak buka mulut, nak keluarkan asap. Ingat, masa tu, habis rokok budak-budak kru, saya minta isap, simpan. Dah simpan, apa saya tak action lagi? Awak ni bukan orang merokok, boleh telan asap tu. Sudah. Lepas asap. Okey. Habis asap dah tak ada. Tadi, bila dah tu, okey standby. Dah isap, action tak juga. Jadi asap dah keluar. Sampai rokok dah habis. Jadi itulah dia. Minta. Betul. Sebab kadang-kadang pengarah kita banyak benda yang dipikirkan. Jadi rasanya tidak salah kalau pelakon tu minta benda tu agak yang terbaik. Betul. Yeah. Bila kena peti, muka dah hitam tapi tak ada shot yang menunjukkan berasap. Panasnya itu adalah asap neraka jahanam bagi orang yang membuat suami dia. Walaupun suami dia tu tidak ada. Tapi dalam cerita itu, saya berkemban. Tapi di situ, orang kata tidaklah berkemban. Sebab bila Rashid cakap, perempuan. Dulu dia panggil kita perempuan. Dia ingat aku ni pondan. Perempuan. Tahun depan kan, aku nak buat cerita Quran buruk tau. Aku nak ambil Uncle M. Aku lah tu. Jadi, dekat situ saya cakap, okey Syed, kita ni orang kata buat sambil kita menunjuk. Dia dah puas melawar dalam rumah apa semua, laki tak pandang. Dia duduk rumah, tak make up, tak apa, dengan serabai, dengan berkemban, dengan tak puasanya, 2 beranak. Jadi bila keluar, dia mozing pakai kebaya dengan make up, dengan sanggul, dengan bibir merah. Betul? Betul. Jadi nawai itu tidak ada lain selain daripada mengajar diri sendiri dan juga pada penonton bahawa inilah dia hakikat yang sebenar-benarnya yang berlaku kepada masyarakat kita. Agaknya satu benda yang paling penting saya rasa dulu, characterization tau. Setiap pelakon dia tahu karakter dia, setiap pelakon dia faham apa yang dia nak bawa dan setiap pelakon makan skrip. Maksud saya, dalam skrip ni dia kena hafal segala benda. Dia kena tahu pergerakan dia macam mana. Dia kena tahu apa yang patut dia ada dalam skrip tu. Dia tahu macam mana nak pakai baju, macam mana nak menggerakkan karakter. Dan ini adalah pada saya yang kurang pada pelakon sekarang. Pelakon sekarang harus lebih pada saya memahami karakter. Jangan datang duduk di set, jangan datang duduk telefon dalam kereta, jangan datang duduk main WhatsApp atau main IG, lepas tu baru nak berlakon. Bila berlakon cut dah balik ke dalam kereta. Jadi pada saya hubungan sesama pelakon sebelum kita syuting, rehearsal kawan amat penting. Hubungan pemahaman skrip amat penting dan bagaimana kita nak create suasana tu supaya suasana tu menjadi satu suasana yang hebat, suasana yang bagus. Dan kita sebagai pekerja, kita rasa bahawa kita syuting tu sebagai satu pekerjaan. Balik pagi-pagi kawan kan. Kalau start pagi besok bawa balik. Tapi besok pagi kita pagi juga keluar balik. Jadi pada saya, komitmen seorang pelakon tu, dan maafkan saya kalau saya bercakap bahawa komitmen seorang pelakon veteran, pelakon otai, pelakon lama jauh lebih baik daripada pelakon sekarang. Tetapi saya mengharapkan agar pelakon sekarang juga ada komitmen yang hebat macam tu. Jadi dalam banyak-banyak drama tu bagus. Apakah
Kak Wan, Kak Wan pun terlibat dalam banyak teater. Apa teater yang Kak Wan rasa yang memang mengangkat nama Malaysia ataupun nama Kak Wan dalam bidang lakonan? Sebenarnya teater banyak. Kebanyakan teater yang saya terlibat selain daripada yang baru ni adalah orang kata Istana Budaya. Sebelum itu saya banyak dengan Dewan Bahasa sampai orang ingat saya bekerja dengan Dewan Bahasa. Sebab Dewan Bahasa banyak ikut daripada novel-novel yang ada. Lagi satu, daripada novel juga menjadikan kami anak-anak Dewan Bahasa pergi ke First Art Theatre Festival di Manila dengan bawa cerita Tok Selampit. Pelakon-pelakon semuanya orang Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pengarahnya adalah Dr. Anwar Noor Arai. Jadi saya jadi isteri Tok Selampit. Konon Tok Selampit ada skandal dengan isteri Deraman. Jadi saya rasa kebanyakan orang sekarang tak tahu cerita Tok Selampit dan tak baca novel-novel begitu. Patutkah drama benda-benda macam tu diutarakan dalam drama, Kawan? Bagi Yang sebenarnya satu impact, kan? novel-novel dulu penuh dengan pengisian dan kena betul-betul faham. Ya dulu Tongkat Warren, Osman Awang, banyak novel-novel dulu memberi pengajaran peribahasa, kata bilangan, kata kiasan. Jadi kena faham betul. Jadi itulah dia. Jadi saya bertanya dengan, sebab ada satu scene tu Masuk balik. jadi ada satu scene tu dalam teater tu, rasa nama Som katnya, berbisik dengan Deraman. Bisik, dia gelak. Mengikut dalam novel tu. Tapi saya tanya dengan Dr. Anwar Noor Arai, dia gelak tu pasal apa? Saja nak mengisi cerita. Tak boleh, mana boleh. Mesti ada sebab. Sebab saya kalau berlakon, saya kena ada reason. Rashid tahu. Kenapa? Sebab tu baju saya, kenapa saya pakai gini? Kenapa colour macam ni? Kenapa saya nak peruk gini? Sebab ada sebab-sebabnya. Itu semua membantu karakter kita. Jadi, saya kata yang sebenarnya, Deraman cakap. Pasal apa Deraman dia suka dengan bini Tok Selampit yang tua, sedangkan bini dia muda. Berbisik. Tangting telinga tikus, tak genting putus. Itu dia. Jadi itulah yang jadikan dia gelak dan ketawa. Walaupun isteri dia muda. Tapi tak pandai mengambil hati lah. Tak pandai mengambil hati, orang kata. Jadi Tok Selampit pula skandal dengan dia. Jadi benda tu sebenarnya orang tak nampak. Orang tak nampak. Itu dia. Sebenarnya orang tak nampak. Dan juga untuk pengetahuan umum, dalam teater juga baru saya tahu tokoh sastrawan negara Datuk Osman Awang adalah peminat tega saya. Sehingga saya buat teater, dia ikut round sampai ke Sabah, Sarawak, Singapura. Cerita apa, Kawan? Banyak cerita banyak cerita daripada novel dia. Kemudian, bila saya ada buat teater, dia tetap datang. Kadang boleh hampir setiap malam. Dia datang. Apa rasa perasaan bila curtain call, tokoh sastrawan negara bangun tepuk tangan. Waktu tu tak tahu. Bila dia mogok seni, ada teater, isteri dia datang. Isteri dia datang, panggil, Kak Wan, Datuk yang salam. Dia sebenar peminat tega Kak Wan.
Kan ada mogok sini, dia tak datang. Jadi dia suruh Sida datang, nak tengok nanti bercerita dengan dia. Sampai dia pernah tengok saya buat teater, saya buat make up sendiri. Cerita Penghuni Paya. Dr. Anwar Ridwan yang jadi pengarah. Saya buat cerita itu 100% daripada awal hingga akhir saya duduk di atas pentas. Walaupun tak ada dialog. Tapi agak jahat agaknya. Benda tu tak sengaja. Saya boleh curi pandangan penonton. Walaupun tak ada dialog, orang ada dialog. Dia tak tengok kita. Saya buat, kenapa saya buat latihan, saya cari guni, letak kat kaki sebab bila letak gitu, miang. Oh. Kemudian saya buat kaki saya ni pekung. Gatal lah. Pekung. Oh. Bila pekung, saya letak, saya buat sendiri makeup, saya letak ulat. Walaupun penonton tak nampak, tapi kita yang merasa. Sampai masa tu, Saudah pemberita. Ingat? Sudah smile. Dia tengok, ambil gambar. Biar benda tu kesan pada lakonan kita. Kenapa saya buat kebas tu lalat. Jadi pergerakan tu tak mati. Jangan kata kita tak ada dialog, kita ekstra, tak penting. Sebenarnya yang tak ada dialog itulah yang penting. Tengok berapa banyaknya komitmen daripada seorang pelakon. Dia sendiri buat prop, dia sendirilah juga buat makeup, dia sendirilah juga nak meng-create bagaimana situasi untuk karakter dia. Jadi akan ada lebih banyak lagi perkara menarik selepas ini. Kita tunggu Kopi O bersama Rashid Sibe dengan Wai Maimunah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Setiap pagi selepas sarapan saya akan minum jus extra power ni. Memang power ni. Sebelum minum kan kita rasa macam aduh mak letih je nak bergerak pun rasa malas je. Lepas minum bersinar-sinar. Bulan bintang semua keluar dik. Jadi pada siapa yang nak rasa sihat, yang nak rasa mantap, yang nak rasa badan bagus untuk bekerja, amalkan. Ni dia. Jus Mac Extra Power. Memang hebat dik. Jangan cakap abang tak payung Alright, kita bersama lagi dalam rancangan Kopi O bersama Rashid Sibe. Kali ini bersama Wan Maimunah, pelakon air mata, pelakon merembeh orang kata, pelakon yang tak pandang benda lain. Dia kalau nak menangis, dia nangis sajalah. Jadi saudara-saudari yang saya hormati, selamat Hari Raya. Petang-petang ni kita tengok TV, tengoklah YouTube saya ni. Jadi kita bersama lagi dengan kawan. Kita nak tanya satulah kawan. Dalam pembabitan kawan, berapa tahun dah kawan dalam industri ni? Lama dah kan? Kira lah. Jadi banyak tahun benda. 72. Banyak benda yang kawan dah lalui, banyak suka duka yang kawan dah kata orang makan, minum, segala benda dah kita dah telan. Susah, senang. Satu benda yang saya nak tanya tadi, sebenarnya saya lupa. Okey, sekarang nak tanya apa pandangan kawan terhadap anugerah dulu? Anugerah sebagai seorang pelakon. Adakah orang kadang-kadang anggap anugerah ni sebagai kalau pelakon tak ada anugerah, pelakon tak bagus. Kalau pelakon tu ada anugerah, pelakon tu lah bagus. Tetapi apa peribadi kawan terhadap anugerah? Yang sebenarnya anugerah yang diiktiraf ni kadang-kadang menyakitkan juga. Sebab belum apa dah kata, oh lepas ni di mana tu? Oh tak boleh, dia dah ada anugerah. Dia gini. Tak. Yang sebenarnya, tidak semestinya orang yang dapat anugerah tu, nak macam sekarang, sebab diiktiraf daripada fan club. Sebab ada juga, biar dia berlakon kayu. Janji dia banyak followers. Betul? Sebab apa tujuannya? Jadi orang kata nak bercakap mati mak di luar mati bapak. Ditelan karang tercekik macam tercekik biji kedondong. Jadi fikir-fikirlah sendiri. Yang sebenarnya saya ni memang rasanya Rashid tahu bukan pelakon betul-betul nak cari duit, cari rezeki, tidak. Sebab Rashid tahu kan, saya tak pernah letak harga. Berapa? Bagi saya berlakon
Kerana daripada awal dulu, ya Allah, kerja aku, lakonan aku adalah ibadah aku dan dakwah aku kepada orang ramai. Sebab tu saya selalu minta, ya Allah, kalau watak ini watak yang baik-baik, kau berikanlah segala kebaikan pada watak ini. Supaya orang boleh ikut kebaikan tu. Kalau jahat, berilah sejahat mana. Supaya orang benci dan orang tidak akan ikut. Dan itulah dia, tak pernah saya meletakkan harga. Kalau orang tanya, saya jadi stres. Bukan saya yang minta kerja. Bagilah. Itulah Syed. Yalah. Bila macam ni, kadang-kadang ada juga ditipu orang. Tapi tak apa. Allah yang bagi rezeki. Pernah saya buat episod. Agaknya produser bayar. Tapi ini mintalah kepada siapa yang tengok. Dan berilah tahu produser. Janganlah serah bulat-bulat kepada production manager. Tahu. Rashid sendiri pernah tahu. Saya diklaim sikit lah. Duit tu dikelepit pada orang tengah. Rashid tahu. Tapi saya tak beritahu dia. Tak. Sebab tu lepas daripada tu, perempuan sini, aku nak bayar kau. Dia bayar sendiri. Sebab lagi satu, tak pernah ambil dan kira. Sebab bagi saya, bukan hak dia. Tak apa, rezeki Allah bagi. Apapun, untuk pengetahuan umum, siapa yang pernah menipu dan mengambil dan apa, saya halalkan dunia akhirat. Saya doakan mudah-mudahan Allah beri hidayah dekat dia. Janganlah kau tipu orang lagi. Kau ambil duit tu, kau bagi siapa makan. Bila makan duit yang tak halal, menjadi apa? Menjadi apa? Kita fikir-fikir sendiri. Okey, kawan. Dan nanti dulu. Banyak lagi. Bukan. Nak ingatkan kepada pelapis-pelapis baru. Hormatilah kepada kerja kita. Hormatilah kepada production kita. Bila assistant director memberi arahan, tolong letak telefon, dengar. Dengar apa yang diarahkannya. Dan tolonglah peka, habis, okey cut. Kau cari sini apa. Dan kalau kau pakai PA, pelakon dulu tak ada PA. Sebab tak mampu nak bayar. Jadi, salinlah baju tu cepat. Takkan orang lama nak panggil, mari kita rehearsal, mari kita praktis dialog. Tidak. Dan lagi satu, hormatilah di dalam set, hormatilah. Bukan pelakon lama, veteran, minta disanjung, ditatang. Tidak. Minta dihormati. Kalau tak hormat dia sebagai pelakon, hormat dia sebagai orang tua. Orang tua, hormatlah. Jangan kau duduk dekat set, sibuk telefon. Sebab ni, kita tak pandai nak duduk kat set. Even kalau syuting pun, telefon duduk dalam beg. Melainkan kalau ada betul-betul kecemasan yang ditunggu. Sesungguhnya, sebab orang ni buta IT. Jadi, kalau yang pandai IT, bukanlah benda tu dibawa dekat set. Dan juga, kalau dah nak bagi cue sheet, minta maaf. Ada, kita bagi cue dengan pergerakan sebab itu eyeline. Dengan tonasi, dengan apa. Sampai masa bila shot kita, dia bagi cue, duduk macam orang patah pinggang dengan telefon. Jadi, expression kita, adakah nak sama dengan dialog? Dalam hati minta maaf cakap, kimak dak ni. Macam tu ke kau bagi kat aku? Jadi, dengan kata-kata di dalam hati terpancar di muka. Jadi, benda tu adakah dapat dengan yang baik? Tentunya tidak. Jadi, minta ampun dan minta maaf. Bukan nak mengajar, tapi cuma nak mengingati. Mengingatkan kepada kita semua. Dan juga kepada kru-kru juga. Kalau scene tu scene yang agak berat, sedih apa, bekerja dengan tangan, bukan dengan mulut, dengan letang lentum. Itu mengganggu mood. Sebab saya bukan pelakon yang cerdik. Saya pelakon lama. Lama betul, tapi bukan pelakon yang cerdik. Bukan, nanti kejap, ambil mood.
Cuma boleh sekejap je. Tadi air mata banyak. Nak bagi air mata tu. Jadi, kalau kata-kata ini menyinggung perasaan semua orang, ibu menyusul 10 jari. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Sebab ibu tak tahu. Bukan kata entah esok lusa. Entah sekejap lagi. Dah sampai masanya. Dia nak ambil balik hak dia. Ibu terpaksa pergi. Jadi, ibu minta ampun, minta maaf semua, minta maaf, Syed. Sempena hari yang baik dan bulan yang baik ni ya Bu ya. Okey, kita hari-hari kita selalu tengok karakter ibu, karakter heavy, karakter berat. Tetapi ibu dah berapa kali menang pelakon komedi terbaik ni. Itu heran tu kan. Kita punya pengiktirafan di dalam bidang heavy kita sampai kena nentak kepala, kena nentak apa. Orang tak apa nama? Tak kisah. Tetapi ibu telah dianugerahkan pelakon wanita komedi terbaik berapa kali, Mak? Berapa kali? Pelakon wanita. Pelakon komedi wanita. Selama 5 tahun berturut-turut. Bayangkan. 5 tahun berturut-turut. Yalah. Tahun yang ke-6. Tak masuk calon. Sebab kalau masuk calon, agaknya dia menang juga. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya saya teramat rindu dengan cerita-cerita komedi. Jangan ingat dia menangis je. Pimai-pimai tang tu pun berapa season, kawan? Daripada tahun 84. Bayangkan. Jadi dekat situ juga, kenapa Mak Usu pakai barang kemas yang banyak? Sebab jangan pandang rendah kepada orang Setinggan. Orang Setinggan kaya tahu. Dia ada rumah sewa, rumah Setinggan juga. Itu dia. Itu sebab apa yang dia pakai. Sebab bila ibu yang buat, ibu yang melakukan, kenapa? Kenapa ibu begini? Kenapa ada kain batik? Kenapa ada kain selalu saya panggil ni? Sebab kebanyakan ruru lah. Orang kampung kan, kadang dia beli ikan, dia tak kamera. Jadi tutuplah cover. Lagi satu, kita ni kan suka menangis. Kadang kita tak suka dia orang nak make-up buat macam rimau kan, calau gitu. Nanti masa mula je. Lepas tu dia tak haram tak tacap. Itulah kerja make-up artist, tahu. Dia selalu tacap yang muda-muda. Iya. Yang aku ni tak ada. Sebab tu selalu berlakon, ada kain ke selepas itu. Senang aku lap peluh sendiri, lap air mata sendiri. Kadang-kadang menangis ada ingus. Takkan nak tunjuk orang. Angkat lap. Itu dia Syed yang sebenarnya. Biarlah semua make up artist dengar padan muka dia. Okay, jadi dalam 50 tahun lebih kurang kawan involved dalam industri ni, mewarnai industri dengan suka duka industri ni. Apakah kawan pernah agak-agaknya merasa menyesal menjadi seorang anak seni? Merasa menyesal menjadi seorang primadona, seorang diva Melayu? Ada ke agaknya? Subhanallah, ya Allah. Rashid, terlalu besar gelaran yang awak berikan. 50 tahun kawan, bukan satu benda yang kecil. Bukan, tak pernah saya anggap saya diva. Saya tak primadona drama Melayu. Tak pernah. Harus diberikan kawan. Kepada pelakon-pelakon yang lama, pelakon-pelakon yang memberikan komitmen yang hebat seperti Wan Maimunah, sepatutnya industri kita telah mengiktiraf. Lama sudah kita diiktiraf. Tetapi itulah industri kita. Itu kadang-kadang kena tanya juga, menyesal ke tidak jadi anak wayang kan? Alhamdulillah, tak pernah menyesal. Alhamdulillah. Sebab saya lakukan kerana Allah kan saya minta. Saya cakap, inilah ibadah dan dakwah saya kepada orang ramai. Harap-harap orang dapat menerima. Ikutlah. Yang tak baik, jangan kau ikut. Jangan yang tak baik kau ikut. Salah. Jadi ikutlah mana yang baik. Jadi memang tak pernah kesal. Sebab tu sehingga sekarang sesungguhnya kadang ada yang tak bayar. Betul. Ada juga kawan sekarang. Ada. Tapi tak apa. Yalah. Rezeki Allah bagi. Kita kira sedekah je lah. Tak. Lagi satu, di situlah Allah nak menguji. Di mana yang kau kata ibadah dan dakwah kau kepada orang. Bahawa ni duit. Tak apa. Alhamdulillah. Duit. Rezeki Allah bagi. Allah bukan bagi rezeki pada duit je. Alhamdulillah Syed. Kadang berjalan. Pergi makan. Tak tahu ada orang hamba Allah yang bayarkan. Kadang jalan dia kejar. Dia bagi duit. Sungguh.
Itu semua rezeki Allah ganti. Alhamdulillah. Jadi inilah doa ibu kepada sesiapa saja yang buat baik antara sengaja dengan tidak. Doa di belakang kita yang tak kita ketahui. Hanya Allah je yang dapat membalasnya. Setiap yang baik pasti kebaikan juga balasannya. Jadi kepada yang siapa-siapa yang suka menipu, kelepit, sedar-sedarlah diri. Kadang-kadang kita tak sedar, kita ambil hak orang. Allah bukan ambil hak tu. Allah ambil sikit daripada segi kadang kesihatan. Daripada segi kadang-kadang tak lalu makan. Itu dia. Betul. Sebab tanpa kita sedar, minta pada Allah, Allah sentiasalah, ingatkan ibu, Allah sentiasalah beri hidayah dekat ibu. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sungguh, apanya sesungguhnya. Sebab pernah, pernah juga, awak ingat Sid, kita balik syuting pukul 4 pagi, saya belum masuk rumah, zaman SMS. Dapat SMS, dah puas kau menyundal dengan laki aku. Apa awak rasa awak balik bekerja dengan penat, dengan apa? Waktu tu Haikal, asisten awak lagi. Pukul 4 pagi balik syuting. Dapat mesej begitu. Betapa hinanya, rasa rendahnya sahabat Wan Maimunah menyundal dengan laki orang. Sedangkan kita baru balik. Saya pergi, saya cakap dengan Rashid, Cik, dapat ini. Sehingga dia kata dia akan malukan dalam surat khabar, dalam melodi, dalam itu. Tak apa, silakan. Biarlah kita berjumpa. Jangan sampai siapa yang malu. Itu dia kadang-kadang Kak, benda-benda macam ni, setengah artis ataupun ada artis-artis yang memalitkan muka dengan benda lain, jadi orang lain yang kena. Jadi dalam industri kita tu, saya nak tanya Kak secara peribadi, secara personal, apa yang akan nampak artis kita, industri kita, dan bagaimana kita nak membendung perkara-perkara ni supaya masa depan tak berlaku lagi. Kita dah mengalami susah senang Kak. Sebenarnya, pelakon-pelakon lama inilah yang sebenarnya mewarnakan industri. Daripada set. So, pelakon-pelakon baru ni senang je masuk. Dulu kita nak kerja pun TV pun tak banyak kan. Nak kerja orang itu je. Sekarang dengan berlambaknya bagaimana orang-orang artis patut menjaga pribadi mereka supaya mereka dipandang baik dan supaya orang tidak salah anggap Kak kepada anak-anak seni ni. Ya sebenarnya bukan kata stesen TV je dah melambak. Kadang orang dah tak nak tengok TV, orang sibuk nak tengok YouTube. Kadang-kadang stesen-stesen YouTube ni, budak-budak yang buat YouTube ni pun pernah juga kapur aku. Ada juga? Ada. Sebab dia kata, ibu kami orang baru. Niat nawang itu tu tak apa. Kalau bukan orang tua yang menolong dia, yang membantu dia, siapa lagi nak tolong? Betul. Sebab dia kata nak ambil orang baru. Ya, tapi janganlah kau buat orang macam tu. Tapi tak apa. Aku buat kerana niat nak menolong. Sehingga pernah pergi dekat tu, minum water pun tak ada. Tanya dah makan pun tidak. Ada juga. Dulu kamera senang, yang ni senang. Kau boleh. Dulu kamera, kalau kau tak sakit pinggang, tak sakit belakang, tak lah. Betul. Sekarang senang. Yeah. Kecil je. Tak apa, nanti ada rezeki aku beli kamera sendiri. Ambil gambar sendiri. Daripada buat drama pakai satu kamera, kadang nak take lagi, aku beli kamera. Senang. Tak adalah saja gurau senda. Okey, kita dah banyak dengar dah pasal Wan Maimunah. Kita dah banyak mengambil iktibar apa yang baik dan apa yang tidak baik. Betul dia cakap. Kita berlakon, kita nak menunjukkan, kita nak memberi pengajaran, kita nak memberikan sedikit iktibar kepada penonton. Kalau baik ikut, kalau yang tak baik jangan ikut. Jadi last kawan, kata akhir di bulan mulia, di hari raya yang mulia ini, apa kawan rasa industri kita sebenarnya? Allahu Akbar. Taklah Syed. Tak tahulah nak cakap. Tak reti. Sebab kadang cakap, kita ni cakap, habis dengan cakap. Sebab pisau di tangan dia. Kita ni apa? Kita ni ibarat macam mentimun dengan kertas. Pisau pen di tangan diorang semua. Termasuklah tangan Rashid Sibi. Dan Rashid Sibi juga kadang-kadang tak boleh buat apa. Sebab ada skrip pun, nak mengarah pun,
Kalau dah saja kata, tak naklah cerita ni macam tak best. Tak boleh juga. Tak laku katanya. Tak laku. Melainkan kalau kau dah kaya raya, kau buka lah stesen TV kau sendiri. Betul. Kita aje lah berlakon, Kak. Kita aje lah yang mewarnakan industri. Jadi rasanya kalau Rashid dianugerahkan Allah untuk dia buka stesen TV dia sendiri, cerita dia semua orang tua. Sebab betul. Dia pun dah tua. Okey. Rasanya dah akhir lah. Dah terlampau panjang. Sekali lagi tadi berbuka mukadimah dengan ucapan selamat hari raya. Sekali lagi ucapan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua penonton-penonton yang ada. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik, yang buruk dari diri saya sendiri. Kalau apa yang baik, ikutlah. Kita cuba belajar. Sebab kita semua ibarat jari yang 5. Memerlu antara satu dengan lain. Rukun Islam juga 5. Solat sehari semalam juga 5. Jadi, minta maaf, ambil masa sikit lagi. Okey, masa itu? Mas. No. Masa itu bukan mas. Mas orang kaya boleh beli kalau dah naik pun. Masa itu ibarat nyawa. Jutawan mana sekalipun takkan boleh beli masa dan nyawa. Itu sebab pentingnya masa. Pentingnya jaga masa. Sebab tu saya cukup benci kalau orang mungkir janji. Perjanjian di dunia adalah di atas kertas. Perjanjian di mulut, perjanjian di akhirat. Sebab saya selalu ditipu dengan perjanjian di akhirat. Sebab saya takut. Sebab dah ada orang janji nak ni. Okey, ada yang lain. Minta maaf, saya dah ada janji dengan orang. Akhirnya tak jadi buat apa, tak diberitahu. Tapi tak apa, rezeki Allah yang bagi. Okey? Ingat, masa itu ibarat nyawa. Kita semua ibarat jari yang 5. Memerlu antara satu dengan lain. Stesen TV memerlukan produser, perlukan penulis, perlukan artis, perlukan runner, perlukan. Kalau tak ada salah satu, pencanglah ia. Okey? Solat sehari semalam pun kalau tak cukup, maka pencanglah solat kita. Ya. Baiklah saudara dan saudari, itulah dia kata-kata hikmah pelakon hebat, air mata, komedi, segala benda dia lah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Kak Wan. Terima kasih banyak-banyak kepada yang menonton YouTube saya. Dan insyaAllah minggu depan ada lagi yang lebih otai daripada Kak Wan. Dan semuanya sebenarnya saya memang suka ambil otai, kawan-kawan kita. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Kopi O bersama Rashid Sibir. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Ampun maaf jua. Bye.